Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Rafiza Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Orang ramai perlu sentiasa peka terhadap amaran cuaca dengan mengambil tindakan sewajarnya semasa keadaan cuaca aktif. Cabaran STEM dan inovasi reka bentuk memberi peluang untuk bersaing menggunakan kemahiran-kemahiran abad ke-21. Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib dan anak-anak syarikatnya petang tadi mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja di Ibu Negara. Hadir Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, selaku pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Taib. Dan Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku penasihat Lembaga Pengarah Perbadanan Taib. Dihadiri lebih 200 pegawai dan kaki tangannya, majlis merupakan sebahagian daripada kegiatan keugamaan Perbadanan Taib di bulan Ramadan. Situasi cuaca yang akan dihadapi dan bukti perubahan iklim di negara Brunei Darussalam serta sejarah mengenai kemajuan dan pencapaian dalam bidang kaji cuaca menjadi tumpuan semasa Forum Cuaca dan Taklimat Cuaca Kebangsaan kali ke-19. Dianjurkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, forum yang diadakan sempena memperingati dan menyambut Hari Kaji Cuaca Sedunia itu berlangsung pagi tadi di Jabatan Penerangan. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Forum juga membincangkan pelbagai tajuk mengenai ancaman global perubahan iklim dan kejadian banjir kilat di negara Brunei Darussalam serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam menangani cabaran tersebut. Forum diselajurkan dengan pemberikaan mengenai monsun peralihan yang dijangka akan bermula secara lazimnya pada April setiap tahun. Pemberikaan tersebut antara lain bertujuan meningkatkan kefahaman dan kepekaan pelbagai kumpulan pengguna dan orang ramai mengenai keadaan cuaca semasa serta dapat memudah cara kesiapsiagaan dalam membuat perancangan dan tindakan awal dalam menghadapi sebarang keadaan cuaca. Keadaan cuaca di kawasan aerodrom lapangan terbang dan 88 pelajar terdiri daripada pelajar lelaki dan perempuan menyertai majlis khatam hafaz 30 juz Al-Quran Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Majlis tersebut diadakan pagi tadi di Musala Institut berkenaan. Memimpin bacaan surah Al-Fatihah, Pengiran Datu Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis disusuli dengan bacaan surah Ad-Duha hingga surah An-Nas dipimpin oleh Awang Abdul Rahman bin Haji Muhammad Azmi, pelajar institut tersebut.
Sementara itu, 285 pelajar tahun 10 dan tahun 11 Sekolah Arab Sultan Haji Hassanal Bolkiah pagi tadi juga mengadakan majlis khatam Al-Quran. Majlis umpamanya diadakan sebagai mengambil keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui pembacaan Al-Quran. Majlis diadakan di Dewan Serbaguna sekolah berkenaan. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Datuk Seri Setia Dr. Haji Japar bin Haji Mat Dain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan. Ini diikuti dengan bacaan surah Ad-Duha hingga surah An-Nas oleh para peserta khatam dan disusuli dengan bacaan takhtim Al-Quran. Dengan adanya majlis ini, dihasrat para pelajar akan sentiasa mencintai Al-Quran dan sekaligus menanai hasrat negara bagi membentuk generasi celik Al-Quran. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi mengadakan majlis tadarus. Majlis yang dikelolakan bersama oleh pasukan polis di Raja Brunei dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Belait itu diadakan di masjid tersebut. Rombongan diketuai oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri. Majlis dimulakan dengan penyampaian wakaf bagi Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Belait. Di samping sebagai salah satu syiar untuk memakmurkan masjid, majlis tadarus ini juga menyeratkan silaturahim di kalangan pegawai dan kaki tangan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan kerajaan di bawahnya dengan jemaah masjid dan penduduk setempat. Pasukan Speed Galaxy dari Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Saadatul Bolkiah muncul juara bagi kategori Formula One Junior Class dalam cabaran Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Matematik STEM dan Inovasi Reka Bentuk Peringkat Kebangsaan kali kelima. Sementara itu bagi kategori Formula One Senior Class pula dimenangi oleh pasukan Kimnari dari Universiti Teknologi Brunei, UTB. Sehubungan itu, petang tadi berlangsung majlis penyampaian hadiah bagi pertandingan berkenaan di UTB. Dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan melalui Pusat Kerjasama Sains, Teknologi dan Alam Sekitar STEP, pertandingan menyaksikan 23 buah pasukan menyertai cabaran yang dibahagikan kepada dua kategori itu. Hadir dan seterusnya menyempurnakan penyampaian hadiah Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Tras Kementerian Pendidikan. Pertandingan antara lain bertujuan memberi peluang kepada peserta untuk bersaing menggunakan kemahiran-kemahiran abad ke-21 dalam versi akademik Formula One F1 dengan memanfaatkan proses reka bentuk dan seni kreatif yang mereplikasikan kereta F1 sebenar. Pelajar dicabar untuk menghasilkan kereta mini F1 melalui penggunaan Computer Aided Design CAD software di samping menggunakan analisis software. Projek Jalinan Kasih merupakan usaha ke arah mendekati masyarakat pelbagai peringkat dan latar belakang kehidupan. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Lima buah keluarga di daerah Tutong pagi tadi menerima sumbangan dan derma menerusi projek Jalinan Kasih Anjuran Radio Televisyen Brunei RTB. Projek Jalinan Kasih kali ke-15 ini dikendalikan oleh Perkhidmatan Radio Brunei merupakan sebagai salah satu usaha ke arah mendekati masyarakat pelbagai peringkat dan latar belakang kehidupan termasuk anak-anak yatim, warga emas, golongan mualaf, ibu tunggal serta mereka yang kurang berkemampuan.
Projek seumpamanya merupakan tanggungjawab sosial korporat RTB dalam sama-sama mendukung hasrat kerajaan bagi mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang penyayang dan prihatin kepada golongan yang kurang bernasib baik dan memerlukan bantuan. Inisiatif Let's Give Back This Ramadan diungkayahkan bagi meringankan beban golongan kurang berkemampuan dan mempromosi tanggungjawab sosial. Dianjurkan oleh Bank Baiduri, acara yang diadakan buat kali ke-7 itu berlangsung kemarin di sebuah pusat membeli belah di Kampung Pandan, daerah Blaid. 10 keluarga yang terpilih melalui Kementerian Pendidikan diberi peluang untuk membeli belah bagi keperluan masing-masing. Acara diteruskan dengan majlis bersungkai. Let's Give Back This Ramadan merupakan sebahagian daripada usaha Bank Baiduri untuk menyokong masyarakat melalui pelbagai inisiatif termasuk kesihatan kewangan, keusahawanan dan kelestarian alam sekitar. Saudara-saudara baharu di negara ini hendaklah terus sama-sama belajar membaca Al-Quran bagi menyahut seruan ke bawah Duli Yang Maha Mulia agar mereka celik dalam pembacaan Al-Quran. Menurut Yang di-Pertua Persatuan Saudara-saudara Baru Pesat, bulan Ramadan menjadi peluang terbaik untuk saudara-saudara baharu meraih ganjaran besar dengan membaca Al-Quran. Pada saudara-saudara baru di seluruh negara Brunei Darussalam agar sentiasa berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan ahli-ahli persatuan masing-masing, khususnya di bulan yang mulia ini kita ni sama-sama meraih pahala, bukan saja setakat berpuasa, kita ni akan mengadakan sembahyang sunat tarawih dan witir. Awam Muhammad Hashim Amrullah bin Abdul Rahman Mencok membuat saranan tersebut semasa ditemui pada majlis bertadarus dan tahlil bersama mu'alaf anjuran pesat. Melalui majlis umpamanya, ia dapat menanam minat para mu'alaf terhadap pembelajaran dan pembacaan Al-Quran selain memperoleh pemahaman lebih baik tentang kelebihan Ramadan. Majlis berlangsung baru-baru ini di Dewan Pusat Dakwah Islamiah, Pekan Bangar. Pertubuhan Warga Mas pagi tadi mengadakan mesyuarat agung tahunan pertubuhan berkenaan untuk kali ketiga dan empat. Mesyuarat diadakan di Dewan Kemasyarakatan Mukim Sengkurong. Pada mesyuarat ini, perasmian Perlembagaan Pertubuhan Warga Mas Pindaan 1.0 disempurnakan oleh Datuk Dr. Awang Haji Ismail bin Haji Duraman, Jemaah Penasihat Pertubuhan Warga Mas. Melalui pindaan perlembagaan tersebut, Pertubuhan Warga Mas berhasrat untuk mencapai visi dan misi penubuhannya sekaligus mengangkat martabat dan menaik taraf imej pertubuhan sebagai sebuah NGO terbaik dan penting. Pelbagai barangan sebagai persiapan menyambut Hari Raya Aidilfitri boleh didapati sepanjang berlangsungnya Mubarak Fest bermula hari ini sehingga Ahad 2 April 2023. Dianjurkan untuk kali ketiga oleh Battle Pro Marketing and Management Services, Mubarak Fest kali ini diadakan di Dewan Persidangan Bridex, Jerudong. Lebih 80 pengusaha tempatan dan luar negara menyertai Mubarak Fest kali ini dengan mengetengahkan dan menjual pelbagai produk. Penganjurannya antara lain bertujuan memberi peluang kepada para peniaga untuk mengembangkan dan membesarkan lagi perniagaan masing-masing. Mubarak Fest dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam kecuali hari Jumaat. Expo ditutup pukul 12 tengah hari hingga 2 petang. Keunikannya ialah di mana isi dalamnya tu ia specifically ia highlight untuk bini-bini sahaja.
Ia macam kalau ketani terdapat Quran atau ketani baca, ketani halusi, ketani fahami, ia akan menjadikan kami a better. Produk yang kami buat selalunya membersihkan. So fokus arah membersihkan, kami cleaning services. So orang lain boleh merasa macam mana bersih solution punya perkhidmatan. We are helping, kira menolong orang ramai macam untuk membuat persiapan untuk hari raya lah. Such as macam membersihkan rumah sebelum raya. Kita ada 4 koleksi yang terbaru daripada Mili Mariam. Kita bawakan koleksi ini bagi memudahkan customer di Brunei untuk terus mendapatkan stok yang ready stock lah. Jadi saya nampak peluang tu sangat cerah untuk satu brand daripada Malaysia datang ke sini dan berniaga di sini. Sebab permintaan tu sangat tinggi untuk produk lelaki lah. Beberapa perkhidmatan di Hospital Suri Sri Begawan di Kuala Belait terjejas akibat banjir. Kementerian Kesihatan dalam siaran medianya menjelaskan antara perkhidmatan-perkhidmatan yang terjejas ialah klinik obstetrik dan ginekologi, klinik telinga, hidung dan kerongkong, ENT, klinik audiologi dan klinik pediatrik. Klinik-klinik yang berkenaan ditutup sementara waktu bagi menjalankan kerja-kerja pembaikan dan pembersihan yang dijangka akan mengambil tempoh sehari tertakluk kepada keadaan cuaca. Pesakit-pesakit yang mempunyai perjanjian pada klinik-klinik yang terjejas akan dihubungi dan akan dijadualkan semula perjanjian mereka pada tarikh lain, manakala pesakit yang memerlukan rawatan segera akan dirawat di tempat yang dikhaskan. Kementerian Kesihatan akan memantau keadaan banjir dari masa ke masa dan memaklumkan sebarang maklumat terkini berkenaan dengan situasi di Hospital Suri Sri Begawan. Maklumat lanjut, hubungi talian operator Hospital Suri Sri Begawan 333-5331 semasa waktu pejabat atau talian Darussalam 123 pada bila-bila masa. Pusat vaksinasi COVID-19 di Pusat Kesihatan Brakas akan ditutup sepenuhnya bermula 1 April 2023. Kementerian Kesihatan dalam pengumuman medianya memaklumkan orang ramai yang ingin mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 boleh menghadirkan diri ke pusat-pusat kesihatan di kawasan tadahan masing-masing atau membuat perjanjian melalui aplikasi BruHealth. Walau bagaimanapun, bagi kanak-kanak yang berumur 5 tahun, mereka akan diberikan perjanjian suntikan COVID-19 melalui klinik kesihatan anak masing-masing. Untuk makluman bersama juga, jarak di antara dos kedua atau ketiga dan dos penggalak vaksinasi COVID-19 adalah 6 bulan. Bagi individu yang telah mendapat jangkitan COVID-19, dos penggalak hanya dapat diberikan 6 bulan dari tarikh disahkan positif. Maklumat lanjut, layari laman web dan ikuti media sosial yang tertera atau hubungi talian Darussalam 123. Perkhidmatan komersial pertama cloud hosting dilancarkan oleh Unified National Network UNN bagi memenuhi permintaan teknologi info komunikasi di negara ini yang semakin meningkat. Perkhidmatan tersebut bertujuan menyediakan penyelesaian yang berkesan dan terjamin bagi syarikat-syarikat perniagaan tempatan untuk menjadi hos kepada aplikasi dan data tempatan dalam cloud tanpa perlu membuat pelaburan besar ke arah mengurus infrastruktur pusat data masing-masing. Dengan adanya perkhidmatan tersebut, data perniagaan pelanggan akan disimpan di dalam pelbagai lokasi di negara ini sekaligus memastikan kesediaan dan kebolehpercayaan perkhidmatan yang lebih tinggi. Maklumat lanjut, layari laman sesawang yang tertera.